Salam sejahtera. Semasa proses persediaan untuk mengajar tema warna, saya memulakan perancangannya dengan menggunakan pengetahuan isi kandungan yang diperolehinya melalui KSPK yang menjadi bahan rujukan utama. Selain itu, saya juga mengambil kira banyak aspek terutamanya hasil pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid-murid. Sebelum menentukan aktiviti-aktiviti pengajaran dan latihan yang akan digunakan, saya mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar tentang tajuk yang berkaitan. Bermain ialah fitrah kanak-kanak. Dengan itu, saya menggunakan kaedah bermain untuk merancangkan aktiviti pembelajaran. Walau bagaimanapun, setiap PMP yang dirancang tidak semestinya berjaya selalu. Dalam PMP yang saya rancang hari ini, terdapat beberapa kelebihan dan juga kelemahan yang perlu diperbaiki. Kekuatan yang dapat saya kesan semasa menjalankan tugasan pengajaran makro saya ialah kelantangan suara saya. Suara yang lantang memudahkan murid-murid saya mendengar apa yang saya sampaikan kepada mereka. Dengan ini, mereka faham tentang topik pengajaran yang saya sampaikan. Semasa menjalankan tugasan pengajaran makro saya juga ada menggunakan bahan pandu mengajar yang sesuai dengan topik pengajaran ini. Murid-murid yang lemah lebih cepat memahami dengan contoh yang saya berikan dengan adanya bahan pandu mengajar seperti belum berwarna-warni, slide PowerPoint, kad perkataan, puzzle berwarna dan nyanyian. Dengan itu, mereka lebih mudah mengingat apa yang dipelajari oleh mereka. Semasa menjalankan aktiviti kumpulan iaitu membuat binaan, murid-murid melibatkan diri secara aktif. Mereka menunjukkan keseronokan dan kerjasama untuk membuat binaan. Saya memantau aktiviti murid-murid semasa kerja kumpulan di setiap kumpulan. Saya berjalan dan memantau setiap aktiviti murid-murid semasa aktiviti permainan kumpulan. Objektif pengajaran saya dapat dicapai setelah sesi pengajaran saya selesai. Saya tahu kerana murid-murid saya dapat membaca dan menyebut jenis warna belung yang saya tunjukkan dan menunjukkan minat terhadap aktiviti pembinaan dan juga dapat membaca perkataan warna pada akhir pengajaran. Kelemahan dan kekurangan yang dikenal pasti dalam pelaksanaan tugasan pengajaran hari ini ialah ketepatan mengikut masa yang ditetapkan. Berdasarkan perbandingan rakaman video dan rancangan pengajaran harian yang telah dibuat, didapati masa yang digunakan untuk menjalankan tugasan makro adalah tidak seiring. Walau bagaimanapun, masa keseluruhan pengajaran makro tidak terlalu terjejas. Dalam sesi aktiviti kumpulan, murid-murid agak bising kerana merebut-rebut mengambil bahasa untuk membuat binaan. Setiap murid ingin menyelesaikannya dengan sendiri tanpa menghiraukan semangat kerjasama. Banyak masa terbuang dalam menentukan apa binaan yang mereka hendak buat. Sememangnya saya dan murid-murid harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu dalam waktu pengajaran saya. Tetapi keadaan ini kurang memuaskan disebabkan asas penguasaan bahasa Melayu murid-murid saya kurang baik. Sekiranya saya menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya dalam pengajaran, murid-murid tidak dapat faham apa yang saya ajar. Oleh itu, saya mengajar bahasa Melayu dengan penerangan bahasa Mandarin. Tujuan saya berbuat demikian adalah untuk memastikan objektif pengajaran saya boleh tercapai pada akhir sesi pengajaran. Kelemahan yang lain ialah soalan yang saya kemukakan kurang tepat dari segi struktur ayat. Akhir kata, saya berharap dapat menambahbaikkan lagi pengajaran saya pada masa akan datang. Secara keseluruhan, saya sedar sebagai guru haruslah sentiasa belajar daripada kesalahan dan kesilapan. Sekian, terima kasih.